Pemasaran ya, dan okey. Apa itu pemasaran? Ramai yang tanya, pemasaran itu menjual je lah. Itu je. Salah tuan-tuan kalau menjual sahaja. Sebab dalam pemasaran kita ada 4P. 4P. Saya dengan izin, saya pinjam daripada bahasa Inggeris. 4P. Product, price, promotion, place. Pemasaran. Awak betul masuk dalam add-on. Elemen apakah yang ada dalam pemasaran, tuan-tuan? Produk. Sebuah produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, tuan-tuan, selain daripada kedua-dua ni, kita juga ada place atau distribution, iaitu berkenaan dengan tempat. Dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Izinkan saya untuk berkongsi. Minta maaf izinkan saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan keempat elemen yang berada dalam pemasaran itu sendiri. Produk. Dalam Islam, untuk berniaga, kita mesti ada produk. Tanpa produk, itu adalah sesuatu yang haram. Contohnya, judi itu satu produk, kan? Tetapi elemen-elemen produk ia bagaimana? Ia sebenarnya tiada produk. Sebab apa? Kita hanya memberikan duit dan tunggu sama ada kita mendapat apa yang diberikan keputusannya atau tidak. Kalau tidak, duit kita hancur. Produk terbahagi kepada dua jenis. Macam mana pun dua jenis sahaja kita ada, iaitu barangan dan kedua adalah servis. Apa itu barangan, tuan-tuan? Barangan apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Ini jualan. Contohnya, servis atau perkhidmatan. Apa itu perkhidmatan? Servis-servis yang ada. Gunting rambut, itu adalah perkhidmatan. Konsultasi ataupun consultation, itu juga jenis perkhidmatan. Dan itulah yang kita jual pada customer atau pada pelanggan-pelanggan kita. Seterusnya, price. Yang menentukan harga adalah apa elemen-elemen yang kita masukkan untuk kita jual. Kerana dalam harga akan memainkan keperanan penting, di mana wujudnya demand dan penawaran dan permintaan. Kawan tuan pernah belajar menyanyi kan? Di mana apabila harga tinggi, permintaan akan rendah. Dan apabila permintaan meningkat, saya pun dah lupa sebenarnya berkenaan dengan ekonomi itu sendiri. Tetapi ia lebih kepada apabila permintaan tinggi, harga juga akan tinggi. Dan apabila permintaan rendah, harga juga akan menurun. Elemen-elemen harga ini memainkan peranan yang menentukan barangan-barangan kita boleh dijual atau tidak. Selain daripada itu adalah tempat. Di mana tempat kita jual? Terdapat 3 kategori dalam penempatan tempat di mana, iaitu kilang, distribution ataupun distribution. Apa distribution? Bahasa Melayu apa? Apa itu dalam bahasa Malaysia? Pengedaran dan pelanggan. Di mana sama ada kilang terus dia menjual kepada pelanggan, ataupun kilang akan menjual kepada pihak tengah, orang tengah, dan orang tengah ini akan menjual kepada pelanggan. Itu elemen yang berada di dalam tempat. Juga selain daripada itu, kita juga melihat di mana barang-barang itu dijual. Contohnya tuan, contohnya, adakah barang itu berjenama kita jual di kampung? Ada orang nak beli Gucci di kampung? Tak ada, susah nak jualkan.
Di mana kita meletakkan barang-barang itu di mana mereka yang hendak membelinya. Itu pentingnya di dalam place, tempat. Dan yang terakhir adalah promosi. Kaedah-kaedah promosi di mana kita menjual barang-barang kita, kita menjual apa yang kita buat, kita mestikan melalui promosi. Dan promosi kebiasaannya, kos dalam promosi adalah 20% daripada kos jualan kita. Promosi ini penting sebab tanpa promosi kita tidak boleh menjual barang-barang kita dengan lebih terperinci ataupun dengan lebih terus kepada siapa yang kita nak jual. Kadang-kadang kita nak produk kita adalah bagus, tetapi disebabkan oleh promosi tak ada, hancur. Sebab apa? Orang tak tahu, orang pada beli, betul ke produk kita ni adalah menepati apa yang mereka kenakan. Dengan promosi, sesuatu produk yang tidak bagus pun kita boleh jual dengan terbaik. Itulah di bawah promosi. Dan sekiranya tuan-tuan, saya secara konklusinya, tentukan apabila tuan-tuan hendak memasarkan produk-produk tuan, sebab ialah dengan Cik Zainal dengan produk kereta, jualan kereta, Cik Fahmi dengan jualan produk-produk ubatnya, tanpa keempat-empat elemen ini, pemasaran tuan-tuan tidak dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan terurus. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan hendak meletakkan pemasaran tuan, keempat-empat ini mesti dilengkapkan. Okey, dan sekian itu saja. Dan saya buka kepada sesi soalan jawab berkenaan dengan pemasaran. Okey, berkenaan dengan apa tu, distribution dalam pemasaran, kemestian kepada tempat pengedaran atau peruncit atau pengedar. Tetapi sekarang pemasaran dalam bentuk maya, di mana semua orang membeli tanpa pergi kedai, tanpa dia menggunakan apa? Menggunakan klik aja kan. Kadang dulu kalau kita perlu pada loan pinjaman, kita perlu pada sepi, kita kena bank. Tapi sekarang tak perlu ambil, tak perlu, kena isi dalam apa, internet. Kalau dulu 15 tahun dulu kalau nak masuk universiti kena beli borang daripada apa, daripada jabat pos, kita jual dan kita berebut, kadang-kadang habis. Sekarang universiti tak perlu edar borang kepada jabat pos, dia perlu beli nombor PIN aja dan terus. Adakah keperluan kepada distribution ni, masih perlu prinsip pemasaran kepada distribution place? Ya tuan, itu juga satu tempat, tempat alam maya. Itu tempat tuan. Apabila tuan membeli melalui internet, itu adalah tempatnya. Itulah tempat di mana tuan boleh memilih, membuat pilihan dan juga melihat harga semua kali di sana. Dan itu adalah kedai, dan ia dinamakan sebagai kedai alam maya. Tuan-tuan, sekiranya soalan lagi? Faham tak? Dari segi harga, kan? Dari segi harga, apabila hukum pemasaran kata kalau permintaan tinggi, harga akan naik, hukum ekonomi, kan? Tetapi dan permintaan tinggi, untung lebih, kan? Itu ekonomi. Ya. Tetapi kalau kita tengok permintaan terhadap air dan elektrik, TNB dan Syabas, mereka adalah penjual produk juga, kan? Jadi jika kita tengok dengan lebih ramai orang membeli, lebih untung. Tetapi mereka menjual produk elektrik dan produk air, tetapi selalu ditegaskan jimatkan air, jimatkan elektrik. Hukum pemasaran mengatakan lebih banyak orang beli, lebih ramai orang guna, maka untung. Tetapi kenapakah konsep menjual tetapi
menghadkan. Tuan, itu adalah utility. Dalam ekonomi ada satu konsep dinamakan sebagai satu konsep, iaitu dinamakan sebagai konsep kekangan, di mana apabila tuan ada RM100, saya ambil contohlah 100 kilogram besi, iaitu konsep kekangan. Apabila tuan ada 1 kilogram besi, sama ada tuan hendak menghasilkan 10 unit motosikal atau 2 unit kereta. Sekiranya ada tuan hendak letak 1 unit kereta, hanya 5 unit motosikal sahaja. Itu dalam ekonomi, dan bermakna wujudnya kekangan menyebabkan, dan contohnya menyebabkan sumber-sumber alam, terutamanya semua yang melibatkan sumber-sumber alam sebelum jadi, akan terhad. Contohnya air ataupun elektrik, dia tak boleh keluarkan banyak, tuan. Katakan 100 unit sahaja elektrik yang boleh dikeluarkan. Sekiranya tuan menggunakan 120 unit, di mana 20 unit itu? Inilah yang disebutkan sebagai kekangan. Mana sumber-sumber yang terhad, tetapi permintaan manusia tidak terhad, tuan. Okey, jelas kan? Okey. Gitu. Okey.